Didik TV KPM. Okey, murid-murid semua. Cikgu ulang sekali lagi murid-murid. Kita telah analisis buku tunai. Kita telah analisis jumlah jualan dan jumlah belian. Kita telah menganalisis berapakah belanja yang sepatutnya dibayar dan berapakah hasil yang sepatutnya diterima. Apa tujuan di Aiman sebenarnya kita analisis ni? Dalam perniagaan Aiman, semua perniagaan perlu sediakan penyata kewangan. Ya. Perlu sediakan penyata kewangan untuk mencari berapakah untung ataupun rugi bersih dan juga untuk melihat kedudukan aset dan liability serta modal. Okey, sekarang kita nak sediakan penyata kewangan. Penyata kewangan terbahagi kepada berapa semua murid-murid? Murid-murid cikgu, penyata kewangan terbahagi kepada berapa? Okey. Cepat. Dua. Okey, yang pertama, apa dia? Penyata mengira untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi. Betul, betul. Kurang tepat ayat tu tapi betul. Okey, yang kedua, kita nak sediakan apa? Penyata kedudukan keuangan. Ya, pandai Hasik. Akaun perdagangan dan untung rugi, penyata kedudukan keuangan. Nak mencari untung bersih, nak melihat kedudukan aset dan liability. Okey, sekarang cikgu berikan situasi yang penuh yang sebenar. Tadi cikgu tunjuk sikit-sikit. Sekarang cikgu gabungkan di Aiman. Ini. Okey, murid-murid semua, dengan maklumat ini, kita akan kira maklumat pada 31 Disember untuk menyediakan penyata keuangan dengan mengambil kira semua maklumat tambahan. Nampak? Di akhir sekali, kita kena sediakan akaun perdagangan dan untung rugi, penyata kedudukan keuangan. Dengan rekod tak lengkap, kita masih lagi boleh mengira untung bersih murid-murid dengan rekod tak lengkap. Okey, yang pertama, ini buku tunai. Buku tunai pun kita kena analisis di mana kita kena lihatlah ada tak butiran-butiran yang melibatkan penambahan aset. Ini belanja tadi kita telah buat pelarasan, kita kena ambil nilai yang sepatutnya kita bayar tadi. Kemudian yang ni telah kita kira kita telah kira belian kredit. Ingat lagi tak akaun belum bayar? Kemudian ini belian tunai, kadar bayaran, kita akan masukkan kadar bayaran dan sewa ini ke dalam belanja. Okey, kemudian seterusnya kalau awak lihat di sini akaun kawalan belum terima, kita telah masukkan, kita telah kira dalam akaun kawalan untuk mencari jualan kredit. Jualan ini adalah jualan tunai, kita tambah tadi jumlah jualan dan juga komisen ini kita telah buat pelarasan, kita telah kira berapakah komisen yang sepatutnya diterima. Analisis buku tunai, maklumat ini pun penting juga Aiman. Ya, cikgu. Okey, kita lihat sekali lagi. Kalau awak lihat dalam soalan, dia ada tanda soal. Murid-murid, bila ada tanda soal, awak kena cari baki. Cari dulu berapakah jumlah yang disoalkan ini. Cikgu letak kat sini. Dari mana nak cari? Kita lihat alatan pejabat. Kita lihat dalam buku tunai murid-murid. Nampak? Kita beli aset. Bila beli aset, nilai alatan pejabat akan bertambah. Jadi, cikgu letak siap-siap supaya awak nampak sebenarnya. Ni nampak? Tulis dalam soalan tu. Ada penambahan. Okey semua? Seterusnya, kita akan sediakan, okey murid-murid cikgu telah sediakan tapak akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. Okey, ada sesiapa yang nak cuba? Bermula dengan apa semua? Okey, Silakan. Siapa nak cuba? Teruskan, boleh? Sesiapa? Okey, Lim, yes. Yang pertama, jualan. Ya. Lagi? Kita nak dapat jualan bersih? Ya. Okey, lagi? Untuk mendapatkan jualan bersih, kena tolak pulangan jualan. Ya. Lepas tu dapat jualan bersih. Ya, kita lihat murid-murid semua. Okey, nampak? Format. Ini adalah format akaun perdagangan dan untung rugi. Awak dah memang kena tahulah Aiman format ni. 47,000 kita dapat nilai jualan bersih. Terima kasih Lim. Okey, seterusnya kita nak cari berapakah kos jualan. Ada sesiapa yang nak cuba? Okey. Silakan. Murid-murid semua? Nak mencari kos jualan? Siapa nak cuba? Okey. Nurini ke? Nurina, boleh? Syafiah ke? Kita bermula okey. dengan apa kos jualan ini? Tolak kos jualan Kita tolak kos jualan, kita record inventory awal. Okey, inventory awal memang ada dalam soalan murid-murid. Bila awak nak tulis tolak kos jualan tu, awak garis. Kita nak cari, dia macam tajuk lah Aiman. Ya. Garis supaya kita dapat nilai kos jualan tu nanti. Okey, Nurina, kita akan cari inventory awal memang ada dalam soalan Ada dalam soalan. Tengok balik aset awal. Okey, seterusnya Nurina. Selepas Kemudian inventory awal, belian. kita nak cari belian bersih. Bagaimana kita nak cari belian bersih Nurina? Kita kena tolak pulangan belian. Belian, tolak pulangan belian. Tengok ni semua murid-murid.
Cikgu letak di kolom yang pertama dulu supaya cikgu dapat jumlah belian bersih Aiman. Ya. Okey, nampak? Cikgu masuk di kolom kedua. Kenapa cikgu letak di kolom yang kedua? Sebab dalam soalan tadi kita tak jumpa angkutan masuk. Kita tak jumpa duty atas belian. Kita tak jumpa insurans atas belian. Jadi tak ada belanja belian di situ. Jadi terus kita letak nilai belian bersih di kolom yang kedua. Terima kasih Nurina. Okey, seterusnya. Seterusnya murid-murid ada siapa nak cuba lagi? Kita nak completekan, kita nak lengkapkan akaun pelanggaran untung rugi ni. Okey. Haziq pula. Haziq nak cuba untuk lengkapkan akaun perdagangan dan untung rugi, Haziq? Saya cuba cikgu. Boleh. Lepas Nurina belian bersih tu, Ya. kita letak kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual. Tolak inventory akhir. Ya. Lepas tu kita dapat kos jualan. Ya. Murid-murid semua, inventory awal tambah belian bersih, kita akan dapat kos barang untuk dijual. Tulis kos barang untuk dijual. Itu format tu kena tulis. Butiran tu jangan tinggal. Okey? Kemudian kita tolak inventory akhir. Ambil dari mana inventory akhir? Ambil daripada soalan Aiman. Semuanya daripada soalan. Jangan lupa. Okey? Dan akhirnya kita akan dapat kos jualan. Okey? Ada lagi bagaimana dia dapat untung kasar? Ada sesiapa yang nak cuba untung kasar? Okey, siapa nak cuba? Saya nak cuba cikgu. Ya, boleh Syafia. Teruskan Syafia. Bagaimana dapat untung kasar? Okay, untuk dapatkan untung kasar, Ya. kita ambil bersih, tolak dari kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Ya. Syafia, saya masih memerlukan Syafia ya. Untuk jualan bersih, tolak kos jualan kita dapat untung kasar Aiman. Ini Ya. untung kasar. Kenapa kasar? Belum tolak hasil dan belanja. Belum tolak hasil, boleh tambah belanja. Sebab tu namanya kasar. Okey, Syafia teruskan. Ada tak hasil Syafia? Hasil, kita ada komisen diterima untuk hasil. Ya, kita buat tadi pelarasan. Ingat tak murid-murid? Okey, bagaimana kita nak letak Syafia? Kita tambahkan dengan untung kasar, komisen diterima akan dapat total yang baru. Ya. Untuk kasar tambah hasil. Satu je kita ada. Komisen diterima. Awak lihat bagaimana cikgu kira. 28,100. Terima kasih Syafia. Seterusnya, belanja. Ada tak belanja murid-murid cikgu? Ada yang nak cuba belanja? Senaraikan Mas. Cikgu rasa ada banyak belanja ni. Ada sesiapa yang nak cuba belanja? Okey, silakan. Ya, Lim. Okey, teruskan Lim. Baca semua belanja yang telah kita analisis tu, Lim. Belanja yang pertama kita ada belanja am. Belanja am. Okey, kita analisis tadi. Lepas tu kadar bayaran, Kadar bayaran. Lagi. sewa, Lagi. susut nilai alatan pejabat, Ya, lagi. hutang lapuk, Ya, lagi. Habis dah? Tak ada. Habis dah. Okey, murid-murid semua, Lim telah senaraikan belanja. Jadi senaraikan belanja termasuk yang terlibat dengan pelarasan di kolom yang kedua, jumlah belanja letak di kolom ketiga, hasil tolak belanja, kita dapat untung bersih Aiman. Ya, cikgu. Kita dapat untung bersih semua. Ni baru betul untung bersih. Baru untung bersih. Ya. Sekarang kita akan masuk penyata kedudukan keuangan. Okey, murid-murid semua boleh? Inilah dia punya paparan Aiman. Panjang baik. kan? Cikgu letak sikit-sikit bagi nampak. Sekarang inilah penyata pendapatan. Daripada awal sampai ke Ya, untung Aiman. bersih. Kita kena tunjuk daripada awal sampai akhir ni. Satu muka surat murid-murid. Tapi cukup dah satu muka surat ni. Tak payah nak muka surat sebab. Okey, penyata kedudukan keuangan. Semua murid-murid cikgu, penyata kedudukan keuangan, kita ambil nilai akhir, jangan lupa. Okey, ada sesiapa nak cuba bermula dengan apa? Penyata kedudukan keuangan semua? Cikgu sediakan tapak. Okey. Okey, siapa nak cuba tu? Okey, teruskan. Saya cubalah cikgu. Okey. Kalau macam Boleh itu, lah. boleh ke cikgu? Boleh. Mungkin dia orang nak Okey. rehat sekejap. Okey. Untuk yang pertama sekali cikgu, kita lihat dekat sini ada alatan pejabat cikgu. Pandai. Aset bukan semasa. Aset Alatan bukan pejabat. semasa. Ya, alatan pejabat adalah aset bukan semasa. Dalam penyata kedudukan keuangan kita mulakan dengan aset bukan semasa murid-murid. Dan sekiranya ada susut nilai terkumpul, kita tolak dan kita akan dapat nilai buku. Semua ni kena tunjuk dalam penyata Aiman. Kena tunjuk. Okey, seterusnya adalah kita akan cari berapakah jumlah aset semasa. Ada dalam soalan. Lihat balik soalan yang cikgu tunjuk tadi. Cikgu tunjuk di sini. Okey.
Awak kena kenal pastilah mana aset semasa, inventory aset semasa, belanjaan prabayar adalah aset semasa, akaun belum terima adalah aset semasa. Masukkan semua dalam okey, seperti yang cikgu tunjuk ni, aset semasa. Nampak? Cikgu jumlahkan di kolom yang kedua. Ini contoh aset semasa. Jangan lupa buku tunai. Kita ada, cikgu tunjuk buku tunai. Nampak? Awak lihat di sini, kita ada baki. Baki inilah yang kita akan masukkan dalam penyata kedudukan keuangan aset semasa. Jangan lupa murid-murid. Okey? Dan akhirnya cikgu dapat seperti ini. Okey, jumlah dia 40,500. Seterusnya, kita tolak liability semasa Aiman. Murid-murid semua, tolak liability semasa. Dalam soalan kita ada dua, 20,000 iaitu akaun belum bayar dan juga komisen belum terperoleh. Kira dulu, letak senaraikan dulu liability semasa di kolom yang pertama. Jumlah nanti jangan lupa masuk di kolom yang kedua, murid-murid. Format Aiman dan operasi. Okey, aset semasa tolak liability semasa. Kita dapat apa semua murid-murid cikgu? Bagi tahu semua. Aset semasa tolak liability semasa kita dapat apa? Modal kerja. Modal kerja. Pandai Haziq. Modal kerja. Dan modal kerja tambah dengan aset bukan semasa, kita akan dapat angka imbang yang pertama, Aiman. Ya, cikgu. Seterusnya murid-murid, selepas kita dapat imbang yang pertama, apa lagi yang perlu kita isi dalam penyata kedudukan keuangan? Okay. Ada sesiapa nak cuba? Ikuti Syafiah. Syafiah. pemilik. Ya, Lim. Ya, Lim? Ya, Lim? Kita kena rekod equity pemilik. Ya, equity pemilik. Equity pemilik di sini kita akan lihat, di sini kalau lihat soalan dia tak ada modal, murid-murid. Dia tak ada maklumat modal. Modal awal tak ada, Aiman. Jadi kita kena cari. Cara nak mencari adalah awak kena sediakan penyata mengira modal awal. Senaraikan semua aset, senaraikan semua liability, awak akan dapat nilai 37,300. Rujuk buku teks. Ada format penyata mengira modal awal. Rujuk balik. Okey semua? Okey, kita dah dapat modal awal, Aiman. So, cikgu letak modal awal tadi, nampak di sini 37,300. Cikgu tambah dengan untung bersih yang cikgu dapat tadi, kita kira sama-sama tadi. Ya. Dan dalam maklumat tambahan kita ada ambilan, Aiman. So, kita kena tolak ambilan. Okey, sebelum tu, Aiman, Ya, cikgu. modal awal tambah untung bersih, awak kena cari jumlah ni dulu, 49,800. Cari jumlah tu dulu, baru awak tolak ambilan. Jadi, angka imbang yang kedua, Aiman, sama. Penyata kedudukan keuangan mesti balance, Aiman. 49,200. Oh, dia kena sama, cikgu? Dia kena balance, Aiman. Oh. Tu yang kata balance, apa imbang, tak imbang, takut ni apa semua kan. Macam inilah. Okey? Aiman, inilah format penyata kedudukan keuangan penuh. Lihat di sini. Nampak di sini, Aiman? Tengok. Aiman nampak tak di sini? Nampak, cikgu? Nampak dia kena balance. Baik. Bila kalau balance tu, cikgu rasa macam nak buat kenduri rasa. Betul. Punyalah seronok kan? Orang murid-murid bila dia dah balance tu, dia seronok, dia tak tengok dah. Dia akan seronok, dia rasa macam itu dunia aku yang punya. Baik, cikgu. Dunia Okey. aku yang punya. Mungkin ada sedikit rumusan ataupun nasihat pada cikgu untuk topik kita pada hari ini. Okey, murid-murid semua. Bila kita masuk rekod tak lengkap ni, ada saya dengar jugalah keluhan daripada murid-murid lain sebab susah. Nak menganalisis tu macam susah, cikgu. Okey, murid-murid, tak apa. Dia jadi susah ni, murid-murid, sebab tingkatan 4 tu awak banyak lupa. Awak mungkin tak faham topik tingkatan 4. Sebab rekod tak lengkap untuk analisis ni, dia banyak tengok balik tingkatan 4, Aiman. Jadi, di sini, bila masuk rekod tak lengkap analisis, di sinilah bermula fokus betul-betul, banyak tanya cikgu, lihat satu persatu. Dalam buku teks kita ada 2 contoh situasi, Aiman, sebenarnya. Murid-murid lihat contoh soalan, lihat bagaimana buku teks tu menjawab. Buku teks menjawab, Aiman. Lihat 2 situasi tu. Kalau tak salah cikgu, memang ada 2 contoh dalam buku teks. Lihat dan fahamkan. Awak akan mahir cara nak menyediakan buku tunai, awak akan mahir cara nak sediakan akaun belanja dan hasil, dan awak akan mahir menyediakan akaun kawalan, Aiman. Oh. Didik TV KPM